Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Anda bersama dengan saya Ustaz Syahrizan Daud At-Turabi dalam segmen motivasi pagi. Jangan boring dengan suara saya minggu ni, bulan ni, kerana saya cuba untuk memberikan kebaikan kepada anda semua dan anda tolong doakan juga kebaikan kepada saya supaya saya boleh mengamalkan apa yang saya perkatakan dan kita semua sama-sama boleh saling beri-memberi antara kita. Kita saling boleh membahagiakan antara kita semua, insya-Allah. Terima kasih Puan Masnah Alia sebagai penerbit bagi motivasi pagi kita. Terima kasih juga kepada semua pengurusan IKIM dan DJ-DJ kita semua. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita berbicara tentang tajuk tunjuk versus menunjuk. Tu dia. Tunjuk berarti kita buat apa-apa, kita zahirkan apa yang kita buat. Okey, itu tunjuk. Saya tunjuk saya punya kerja, tunjuk ataupun ada orang nak tak tahu jalan, saya pun tunjuk jalan. Maknanya saya bantu dia untuk dia dapatkan jalan yang betul. Okey, itu tunjuk. Atau ada orang nakkan apa-apa, maka kita pun tunjuk, oh barang awak ada kat situ. Itu tunjuk. Versus kita nak buat perbandingan, kita nak lawan tunjuk ini dengan menunjuk. Tu beza tu. Bila sebut menunjuk ni apa? Maknanya dia ada sikit satu stigma. Bila menunjuk ni dia lain. Dia tunjuk untuk sesuatu yang diri dia, untuk membanggakan diri sendiri. Maknanya dia menunjuk supaya orang puji dan dia bangga. Itu tak boleh. Itu menunjuk, berbeza dengan tunjuk. Contoh, saya pakai baju cantik, baju baru, baju mahal, saya baru beli dengan desainnya yang cantik, fine, tailoring semua. Kan harga pun mungkin berapa ratus. Contoh, saya pakai. So bila saya keluar jalan raya, saya tunjuk apa yang saya pakai ni. Maknanya orang nampak apa yang saya pakai, saya pun jalan ataupun saya ada kenderaan. Saya tak boleh nak sorok kenderaan saya nak kena bungkus kenderaan saya supaya orang jangan nampak saya pakai kereta apa, saya pakai baju apa, contoh. Jadi saya tunjuk apa yang saya ada, tapi tanpa niat untuk berbangga-bangga, tanpa niat untuk nak orang puji. Jadi itu tunjuk. Saya buat kerja, maka hasil kerja saya pun tunjuk dekat bos. Bos, ini yang saya buat hari ni. Ataupun dekat klien kita, saya pun tunjuk proposal saja, saya tunjuk kepada dia supaya kita boleh bincang apa yang kita boleh buat projek ni sebagai contoh. Apa yang kita boleh kembangkan lagi bisnes kita, saya pun tunjuk kita punya planning apa semua, bulanan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 5 tahun, saya tunjuk. Tapi bukan berarti siapa yang kita tunjuk itu adalah untuk kita menunjuk-nunjuk. Itu problemnya. Problemnya adalah pada menunjuk, bukan pada tunjuk. Kadang-kadang ada orang, dia tak nak terkedepan. Dia kata, tak boleh lah kalau aku buat ni kan orang kata aku menunjuk pula. There's something wrong ni. Sedangkan bukan semua benda kalau kita buat, kita menunjuk. Tak, jangan macam tu. Cuma kita yang kena kontrol, kita yang kena kawal. Sebab tu adalah apa saja tindakan, Islam ajar kepada kita niat, matlamat, goal setting. Apa kita punya hala tuju tu. Kan, penting. Macam saya sebut tadi, saya bawa proposal yang sama. Contoh, kertas 3-4 lai, 5 buku surat tu contoh, 5 buku surat dengan dia punya blueprint, dengan dia punya tajuk apa semua, dengan apa revenue, pendapatan apa saya nak hasil daripada ni. Saya bawa kertas tu, saya pergi tunjuk dekat bank. Sebab saya nak minta facility sebagai contoh, saya tunjuk. Saya nak berbangga-bangga ke? Bukan. Saya tunjuk benda tu. Okey, situasinya akan jadi berbeza. Saya bawa proposal yang sama, saya pergi tunjuk. Saya pergi tunjuk dekat kedai makan, kedai mamak dengan seorang ni. Mungkin kita punya, apa kita cakap, kita punya kompetitor mungkin, supaya kita rasa nak menang, akhirnya kita tunjuk dengan dia. Kita tunjuk tu dengan perasaan, dengan tujuan, supaya kau jangan condemn aku, ini aku punya business revenue juta-juta, contoh. Jangan. Itu dah niatnya dah lain, itu dah menunjuk-nunjuk. Walaupun kita hantar, apa yang kita tunjukkan itu adalah benda yang sama, tapi dengan niat yang berbeza. Proposal 5 buku surat, kertas binding 5 buku surat tu kita hantar ke bank, kita tunjuk dekat bank dengan niat lain. Kita tunjuk dengan kawan yang juga merupakan mungkin kompetitor kita dalam perniagaan contoh, tapi dengan niat yang berbeza. Itu dah kira menunjuk. Saya bawa kereta saya pergi masjid contoh, tak ada fikir nak tunjuk pun, tapi orang akan nampak. Orang akan saya tak mampu tu nak sorok kereta apa yang kita pakai contoh, tapi orang akan nampak. Tapi dengan niat saya pergi masjid tu, saya nak pergi sembahyang, bukan aku nak tunjuk kereta.
Kecuali memang hari ni buat pertunjukan pameran kereta, so kita pergi pun memang untuk tunjuk kereta kita, tapi janganlah niat menunjuk-nunjuk. Walaupun kita pergi untuk pamer kereta kita, niat kita memang untuk buat pameran kereta kita, contoh limited edition kereta kita ni, contoh kereta kita taklah limited edition sangat pun kan, contoh memang untuk pameran, tapi janganlah kita letak dengan niat untuk menunjuk-nunjuk pula, pun sama juga kan. Walaupun purposely tujuan kita memang untuk nak tunjuk dekat orang, tapi jangan menunjuk-nunjuk. So saudari sekalian, tunjuk tak ada masalah. Yang masalahnya adalah menunjuk-nunjuk. Dalam Islam, contoh kita buat comparison, kita buat perbandingan supaya kita semua tak tersilap dalam terminologi tunjuk dan menunjuk-nunjuk ni. Okey, Islam sebenarnya ada banyak ayat dalam Quran, even Nabi sendiri pun pernah bagi tahu kita bahawa tak salah kita tunjuk apa yang kita ada, apa yang kita buat. Contoh dalam Quran Allah pernah sebut, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Untuk boleh refer. In tubdus sadaqat fa ni'mahi, Allah sebut. Fa ni'mahi. Kalau kamu zahir, tubdu ni bermaksud kita zahirkan, kita tunjuk, kita persembah, kita present. Kalau kamu persembahkan sedekah kamu tunjuk sedekah kamu, maknanya kita buat atas pentas ke, orang lain nampak apa yang kita buat, kita buat replika cek sebagai contoh. Fana'immahi, kalau kamu tunjuk sedekah kamu atau orang nampak apa yang kamu buat ini, fana'immahi, itu baik bagi kamu. Sebab apa baik? Ulama tafsir kata kerana dia akan memberi galakan kepada orang yang tengok. Betul juga, satu sudut yang positifnya, orang yang tengok tu kadang-kadang dia tak memberi, tapi dia tengok, ish bagusnya orang ni bagi. Betul, dia tengok pula penerima, Allah kesiannya makcik ni, kakak ni punya wheelchair, ada anak ramai, punya ibu tunggal. Maka dengan dia tengok dan dia nampak orang lain bersedekah, dan orang bersedekah ni pun dia tak sembunyikan sedekah dia tunjuk sedekah, bukan niat menunjuk, tapi dia zahirkan sedekah. Akhirnya rupanya memberi rangsangan, memberi encouragement, galakan kepada orang lain. Akhirnya orang yang datang event tu pun, aku pun kena bagilah, kesian pula. Oh, rupanya ada orang miskin macam ni dekat kampung aku. Dia nampak. So itu encouragement, satu galakan, satu orang kata apa, yang boleh merangsang orang lain untuk buat. Allah kata macam tu, tapi Allah ingatkan dekat ujung, Allah kata wa in tukhfuha. Tapi kalau kamu sembunyikan pemberian kamu, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu memberikan pula pada orang yang layak, pada orang fakir, orang yang memerlukan, khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Maknanya kalau tunjuk pun baik, tapi kalau sembunyikan lebih baik, sebab dia akan menyelamatkan hati kita yang memberi, dia akan menghilangkan malu orang yang menerima dan seumpamanya. Maknanya tunjuk tak salah. Even dalam surah Duha pun Allah pernah sebut dekat hujung surah Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kan biasa baca tu surah Wadduha tu kan, hujung sekali, cuba tengok hujung sekali apa makna dia. Dan ada pun nikmat-nikmat Tuhan kamu yang telah kamu dapat, kamu terima, fahaddis, sebutkan, zahirkan. Tunjuk tak ada masalah, cuma jangan menunjuk-nunjuk. Jangan tunjuk untuk pujian. Dengan puji itu akhirnya kita rasa bangga, rasa kembang, berjalan pun dah melayang, akhirnya jadi sombong, jadi bongkak, jadi takabur, besar diri, lupa diri dan seumpamanya. Itu yang bahayanya. Tunjuk tak ada masalah kan. Kita buat kerja dekat company kita tunjuk apa yang kita buat itu baik semua. Nanti ada orang sangka buruk, alah nak menunjuk lah tu, sedangkan orang tu niatnya baik. Sebab tu sometimes, sebab tu Allah sebut, kalau kamu zahirkan tak ada masalah, cuma kalau kamu sembunyikan tu lebih baik. Maknanya bukan semua benda kita boleh tunjuk sangat. Hari ni ramai orang nak tunjuk kejayaan dia. Yelah, kita faham kena nak tunjuk kejayaan supaya dia boleh dapat trust daripada customer. So kena tunjuk rumah besar, kena tunjuk kereta besar, kena tunjuk owner reward, dapat beli kereta, dulu kereta kita buruk. Ya boleh, tak ada masalah, boleh. Untuk marketing strategi kita tak ada masalah. Kan buat posting foregroundnya pegang buah apple, contoh bestnya makan apple. Rupanya yang dia nak highlight, niat dia nak highlightnya rumah besar belakang tu yang jadi background dia. Foreground dia buah apple, bestnya buah apple. Rupanya boleh je ambil gambar buah apple tepi pokok, tapi tak disengaja je ambil gambar depan rumah besar dia, walaupun dia blurkan rumah belakang dia. Dia buat bokeh sikit, ambil gambar tu bokeh kan, tahu kan bokeh. Depan foreground ni buah apple tu yang dia highlight, tapi rupanya orang boleh nampak juga belakang. Tu
Tengok pada niat lah. Saya tak kata je orang tu riak, saya tak kata. Cuma bergantung kepada niat antara dia dengan Tuhan. Dia buat itu untuk tunjuk, untuk encourage orang, ataupun untuk menunjuk-nunjuk, mendapat pujian daripada orang. So ini kita kena hati-hati, tunjuk versus menunjuk. Saya minta lindung supaya diri saya tidak menunjuk-nunjuk, tapi bukanlah berarti semua benda kita kena sembunyikan. Tak, kita tidak boleh nak menyembunyikan diri kita, sebab kita perlu berinteraksi dan bermuamalat dengan masyarakat. So sebab itu kita boleh tunjuk, tapi jangan menunjuk-nunjuk. Itu saja daripada saya. Tolong doakan saya jangan menunjuk-nunjuk. Semoga Allah jaga diri kita daripada sifat riak dan seumpamanya. Saya Ustaz Syahrizan Daud, minta maaf salah silap. Doakan saya, insya-Allah kita jumpa lagi dalam Motivasi Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.